Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni belajar rujuk soalan nombor 4. Cikgu nak terangkan bentuk soalan nombor 4. Dia lebih kurang sama, tapi mungkin takut mengelirukan sikit lah. Okay, soalannya. Rajah 7 menunjukkan sebuah heksagon A, B, C, D, E, F. Okay, AE dan BD. Okay, AE dan BD ialah satu garis lurus. Okay, locus X dan Y ialah dua titik yang bergerak di dalam heksagon itu. Okey, soalan A. Lukis lokus bagi titik X. Okey. Titik X ni maksudnya lokus. Okey, yang bergerak dengan keadaan XA, lokus X ke A sama panjang dengan AF. Okey, garisan AF. Okey, untuk bentuk ni, pelajar tolong ingat. Okey, kalau bentuk ni, okey, X ni lokus. X lokus, A adalah titik. Jadi jarak lokus ke titik A, jarak lokus X ke titik A sama panjang dengan jarak AF. Okey, so tolong ingat kalau bentuk ni lokusnya adalah bentuk bulatan. Bulatan. Okey, jangan keliru. Okey, tolong ingat. Okey. Okey, cuba pelajar rujuk balik soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3, okey, tengok soalan A. Lukis lokus bagi titik K yang bergerak dengan keadaan, okey, K ni adalah lokus. Okey, KA sama dengan KC. Kalau pelajar tengok beza soalan nombor 3, yang ni ada disebut dua titik, iaitu A dengan C. A dengan C. Kalau dua titik, lokusnya di tengah lah syaratnya. Okey, jadi yang bentuk yang ni adalah garis. Garis lurus pembagi dua sama lah. Okey. Okey, tapi yang ni, okey, tapi yang ni titik yang disebut dua macam titik A di sebelah kiri ada titik A, sebelah kanan pun ada titik A. Kalau bentuk yang ni lokusnya adalah bulatan. Okey, itu beza. Okey, yang ni sebelah sini pun ada A, sebelah sini pun ada A, ada huruf yang sama. Tapi yang ni kalau pelajar tengok hurufnya berlainan. Sebelah ni A, sebelah ni C. Okay, so tolong tengok beza apa bentuk lokus. Jadi bentuk lokus yang ni adalah bulatan, bukan satu garis lurus. Okey, cara nak melukis bulatan macam ni. Okey, tengok. Lokus X ke A, lokus X ke A sama panjang dengan jarak AF. Jadi ukuran panjang bulatan ataupun jari bulatan tu kita ambil ukuran A ke F. Okey, A ke F. Jadi pelajar ukur, okey, buka jangka lukis. Buka jangka lukis dari A ke F. Okey, awak pelajar ukur dari A ke F. Okey, A ke F. Okey, ukurkan. A ke F. Ukurkan. Dari A ke F. Okey, macam ni. Okey. Okey, lepas tu belajar buat bulatan. Okey, disebabkan dalam gambar rajah dah ada gambar dalam soalan dah ada gambar rajah heksagon. Jadi bulatan pelajar tu yang pelajar nak lukis memadai hanya di dalam heksagon. Okey, cikgu lukis dulu. Okey, letak di A dengan F. Okey, ukurannya AF. Jadi kita lukis satu bulatan. Okey. Lukiskan bulatan. Boleh nampak? Okey, letakkan di A, ukurkan di F, lepas tu buat satu bulatan. Okey? Okey. Jadi okey, yang bulatan ni adalah lokus apa? Lokus X. Okey, lokus X. Okey? Okey, dah memenuhi syarat A. Okey. Syarat B. Okey, lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak 1 unit dari AE. AE adalah satu garisan. Bukan A dan E. AE, satu garisan. Ingat, kalau satu garisan lurus ke bawah, satu garisan mencancang, lokusnya mesti satu di kiri, satu di kanan. Okey, kebiasaannya, satu saya nak ingatkan, jika dalam soalan dah diberi gambar rajah berpetak macam ni, pelajar tak perlu tunjuk gerak kerja pun tak apa. Tapi kalau untuk bulatan memang wajib ada gerak kerja lah. Okey, untuk garis lurus bila dah ada petak macam ni, pelajar tak perlu tunjuk gerak kerja. Sebab apa? Sebab
boleh menggunakan ukuran petak. Okey, tengok contoh ah. Pelajar tahu bila satu garis lurus iaitu AE, okey. Satu garis lurus AE, lokusnya satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Okey, satu unit ah. Satu unit maksudnya satu petak lah. Okey. Jadi satu petak di kiri, okey ni. Okey, boleh nampak? Satu lagi petak di sebelah kanan. Macam ni. Okey, boleh guna petak. Tak perlu tunjuk gambar rajah, guna jangka lukis pun boleh. Okey, sebab petak dah diberi. So yang ni, yang dua ni, okey, yang ni dengan yang ni adalah lokus Y. Okey. Dah memenuhi dua syarat. So soalan C, tandakan dengan simbol X dalam bulatan kedudukan bagi persilangan lokus X dan Y. Okey, bulatan adalah lokus X, betul? Garis yang ni adalah lokus Y. Dua-duanya termasuk dalam heksagon. Jadi pelajar tandakan di mana persilangan? Di sini kan? Lokus Y dengan lokus X. Okey, sini satu. Okey. Lepas tu di sini satu. Okey, boleh nampak? Bulatan dengan garis lurus. Okey, sini. Okey. Okey, situ. So, itu adalah jawapannya. Okey. Okey, nanti pelajar cuba. Okey, saya nak terang satu soalan. Okey, ini dah masuk yang terakhir dah ni. Tajuk ni sekejap je. Okey, saya terang satu soalan. Muka surat 11. Okey. Okey, muka surat 11. Soalannya, bagaimanakah anda menentukan lokus yang memenuhi dua atau lebih syarat? Persilangan bagi dua atau lebih lokus boleh ditentukan dengan membina setiap lokus yang dinyatakan pada satu rajah yang sama. Okey, cikgu terang contoh satu ni. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Okey, titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD tersebut. Okey, pada rajah lukis. Okey, tengok syarat lokus pertama. Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Berapa titik disebut? Satu titik disebut iaitu A. Jadi lokusnya adalah bulatan. Okey. Okey, tengok sini . Satu unit Okey, berapa unit? Satu petak satu unit. Jadi maksudnya kalau 7 unit, 7 petak lah. Okey, cuba kira berapa petak semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Letak di titik A. Okey, letak di titik A. Berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, satu petak satu unit. Jadi 7 petak 7 unit lah. Okey. Jadi pelajar ukur 7 unit. Okey, bukakan 7 unit. Bukan 7 cm, 7 unit. Okey, bukakan dari A ke petak yang ketujuh. Sini. Okey, boleh nampak? Dari A. Jadi maksudnya letak di A lah. Okey, cikgu bersihkan kertas sekarang. Okey, letak di A. Okey. Okey, buat satu bulatan. Okey, boleh nampak? Buat satu bulatan Okey, sini Okey. Okey, memadai masuk dalam gambar rajah. Kalau tak ada gambar rajah, baru buat bulatan penuh. So, labelkan lokus X. Okey, lokus X. Okey, syarat kedua, B Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan CD. Mana garis AB? AB dan CD. Okey, ini garis AB, ini garis CD. Kalau dua garisan, di mana lokus Masih ingat? Kalau dua garisan, lokusnya mesti di tengah-tengah kan? Okey. Lokus AB dan CD. AB dan CD. Kalau dua garisan, AB dengan CD, lokusnya mesti di tengah-tengah. Okey. Kalau dua garisan, macam ni dua garisan. Katalah sini
dengan sini. A, B, C, D. Tolong ingat Okey. Kalau satu garisan, lokusnya satu di atas, satu di bawah. Okey, kalau ini garis AB, ini garis CD. Lokusnya dia mesti di tengah-tengah. Yang ni. Itu satu yang baru Okey, so ini lokusnya. Okey. Okey, so ini mungkin tak ada dalam nota, pelajar boleh catat Okey. Jadi, yang ni garis AB, yang ni garis CD. Okey, jadi di mana garisan yang di tengah-tengah? Okey, kita ambil garisan yang di tengah-tengah. Ada 8 petak kan? Kalau 8 petak, di tengah-tengah 4 petak lah. Yang ni 1, 2, 3, 4. Okey, sini. Okey, gariskan. Okey, ingat macam yang cikgu bagi tahu tadi Bila dah ada petak, pelajar tak perlu tunjuk pelajar tak perlu tunjuk gerak kerja pun boleh. Tapi kalau bulatan, wajib. Memang tak ada cara lain. Okey? Tapi kalau untuk setakat garisan, tak perlu ada tak perlu ada langkah kerja. Okey? Kita kira petak pun dah cukup. So, yang ni adalah lokus apa? Lokus Y. Lokus Y. Okey? Okey. Tandakan kedudukan C bagi semua titik persilangan lokus X dan lokus Y dengan simbol. Dalam bulatan tu ada X. Okey, so tengok kan. Yang ni adalah lokus X. Yang ni adalah lokus Y. Boleh nampak bersilang di sini? So, di sini ialah jawapan akhir. Okey, boleh faham? Okey, so yang lain pelajar cuba sampai habis. Okey, mana-mana soalan yang ada gambar rajah, untuk garisan, boleh kira petak saja. Tapi untuk bulatan, wajib tunjuk gerak kerja. Okey, tengok. Contohnya macam soalan, macam soalan ni. Di muka surat 14. Yang ni memang perlu tunjuk gerak kerja lah sebab tak ada petak. Okey, sama juga dengan soalan di muka surat 15. Kalau yang ada petak, boleh kira petak saja. Tapi kalau nak tunjuk juga gerak kerja dengan menggunakan jangka lukis, tak ada masalah, digalakkan. Okey, so pelajar cuba soalan lain Okey, all the best.